Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berjumpa lagi dalam kuliah ilmu usul fiqh dan ini adalah siri yang ke-26 dan tajuk kita pada pagi ini ialah al-mahkum alaih. Apakah yang dimaksudkan dengan al-mahkum alaih? Al-mahkumu alaih wa syakhsul ladzi ta'allaqa khitabu syari' bi fi'lihi wa yusammihi ulama'ul usul bil mukallaf. Yang dimaksudkan dengan al-mahkum alaih ialah individu yang dikaitkan dengan khitab Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut ulama usul fiqh, al-mahkum alaih ini senang kita nak faham ialah orang mukallaf, seseorang yang mukallaf. Jadi untuk memahami tajuk al-mahkum alaih ini, dia ada kaitan dengan tajuk-tajuk kuliah kita sebelum ini, iaitu tentang al-hukmu, kemudian tentang al-hakim. Al-hukmu ni ialah hukum syarak mengikut kacamata ulama usul fiqh. Kemudian al-hakim ataupun asy-syari', siapakah yang menentukan hukum hakam syarak ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada kaitan juga dengan perbahasan al-mahkum fih, yang pada minggu lepas kita baru selesai membicarakan tentang al-mahkum fih. Dan pada kali ini kita masuk kepada tajuk yang baru, iaitu al-mahkum alaih. Jadi perbahasan tentang al-hukmu, kemudian al-hakim, al-mahkum fih dan juga al-mahkum alaih ini, kalau kita boleh rangkumkan, ini termasuk di bawah perbahasan mabahis al-hukum. Baik. So al-mahkum alaih ini ialah al-mukallaf. Okey. Jadi apakah syarat-syarat sahnya pentaklifan seseorang individu itu, khususnya yang Islam lah. Okey. Jadi disyaratkan pada seseorang manusia ini supaya sah pentaklifannya dari segi syarak, maka dia disyaratkan an yakuna qadiran, iaitu mampu. Mampu apa? Mampu ala fahmi, qadiran ala fahmi khitab at-taklif al-muwajjah ilaih, iaitu dia mampu untuk memahami tentang khitab Allah, iaitu dalil-dalil yang ditaklifkan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Maka kemampuan kita untuk memahami khitab tersebut, kemampuan dan kebolehan kita untuk memahami dan mengetahui tentang dalil ataupun khitab tersebut, sama ada daripada Al-Quranul Karim ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kenapa mampu untuk memahami khitab Allah ini sebagai syarat, supaya dengan kefahaman itu dapat kita melakukan tindakan, iaitu al-imtisal, iaitu kita bertindak untuk melaksanakan ataupun melakukan perbuatan yang ditaklifkan kepada kita. Okey. Sebab apa? Sebab objektif ataupun tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memberi pentaklifan kepada kita ialah untuk at-ta'atu wal imtisal, untuk kita mentaati dan mengikuti, serta al-imtisal, mematuhi serta melaksanakan pentaklifan tersebut. Jadi siapa yang tidak ada kemampuan untuk faham, maka dia tidak ditaklifkan. Itu dia. Baik. Jadi untuk kita kata nak memahami khitab Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalil Quran ataupun hadis ini, syarak telah meletakkan neraca akal sebagai dia punya mi'yar, kita panggil, ataupun benchmark dia, dikaitkan dengan akal. Okey, kemampuan untuk faham ialah daripada orang yang berakal. Okey. Sebab apa? Sebab khitab syarak ini ialah satu benda yang boleh difahami dan boleh diketahui maksud daripada dalil tersebut, sebab dia mudah ya sebenarnya. Okey.
Jadi sebab itulah kok mana pun memang memerlukan kepada akal yang waras untuk memahami khitab tersebut supaya kita dapat melaksanakan pentaklifan tersebut. Okey. Dan akal ni dia sebenarnya kita panggil amrun batini, perkara maknawi, perkara dalaman. Kita tak nampak dan kita tak boleh nak ukur akal kita ni kecuali dikaitkan dengan satu lagi sifat, iaitu apa yang dipanggil sebagai baligh. Okey. Baligh ni kalau bagi orang lelaki ialah sama ada dengan keluar air mani ataupun mencapai umur 15 tahun. Manakala orang perempuan, tanda baligh itu ialah dengan keluarnya darah haid ataupun mencapai umur 15 tahun. Okey, yang mana datang dululah. Dan purata mungkin kalau orang Melayu kita ni, orang belah Asia ni, kalau keluar mani, keluar haid ni, kalau orang lelaki ni kebiasaan mungkin 11 tahun, 12 tahun ataupun 13 tahun. Kan? Kalau orang perempuan pun lebih kurang kebiasaan umur 11, 12 itu akan keluar haid. Dan ada juga yang datang lebih awal. Ini bergantung kepada individu. Okey, jadi kita panggil amarah ataupun tanda-tanda baligh itu ialah dengan keluar mani bagi orang lelaki, ataupun keluar haid bagi orang perempuan, ataupun telah mencapai umur 15 tahun, maka automatik sama ada keluar mani ataupun belum, bila sampai umur 15 tahun tu automatik dikira baligh. Okey. Jadi sebab itu kalau kita perhatikan dalam perbincangan pentaklifan ibadat-ibadat dalam Islam ini, dua syarat ini iaitu aqil, berakal, dan baligh, dia akan datang serentak dalam syarat pentaklifan sesuatu ibadat. Okey. Jadi sebab itulah syarak telah meletakkan manatut taklif ataupun tempat pergantungan taklif itu ialah dengan balighnya seseorang manusia dalam keadaan berakal ataupun dalam keadaan waras. Okey. Barulah kita panggil bermulanya era pentaklifan yang wajib kepada seseorang individu muslim. Baik. Dan manakala selagi mana seseorang itu belum baligh ataupun belum sempurna akalnya, maka ia tidak ditaklifkan. Sebab itu kita selalu duk biasa dengar kan, kanak-kanak ataupun istilah kanak-kanak mumayyiz kan. Dia dah besar dah, 7 atau 8 tahun, 9 tahun. Dia dah sedikit akal, cuma belum sempurna, belum matang, dan belum baligh lagi, maka kanak-kanak mumayyiz ini tidak diwajibkan ibadat, cuma kita digalakkan untuk untuk mendidik anak-anak kita supaya melaksanakan ibadat, contoh macam semayang sendiri, kemudian puasa dan lain-lain daripada awal. Bukan kerana wajib, tetapi untuk mendidik dan menggalakkan supaya mereka dah terbiasa daripada kecil lagi. Okey. Jadi dalil kepada tidak wajibnya pentaklifan kepada mereka yang belum baligh dan berakal ini ialah sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena, diangkat qalam, ataupun dalam bahasa yang lebih mudah faham, tidak berdosa ataupun diangkat dosa daripada 3 orang. Anin naim hatta yastayqiz, daripada orang tidur sehinggalah dia terjaga. Dan contoh kita tidur waktu malam, tiba-tiba tak tersedar waktu subuh, kan, bangun pukul 8, maka tidak berdosa dengan sebab kita tertidur itu. Dan lepas kita bangun tu kita qada lah sembahyang subuh tu. Itu yang orang pertama. Orang ataupun golongan kedua ialah anis sabiyyi hatta yahtalima. Diangkat dosa daripada kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi ataupun dia baligh. Okey, jadi sebab itulah ini dalil kepada budak-budak tidak diwajibkan ataupun belum ditaklifkan dengan apa-apa pentaklifan. Dan orang ataupun golongan ketiga yang diangkat dosa ini, wa anil majnuni hatta yafiqa, daripada orang gila sehinggalah dia sembuh. Tapi kalau sampai ke mati dia dalam keadaan gila dia, maka dia adalah orang yang dimaafkan dari segi pentaklifan syarak. Okey. Baik.
Jadi apabila seseorang itu baligh dan dia punya percakapan ataupun perbuatan dia itu berjalan, berlaku seperti orang normal, maka ini menunjukkan dia punya akal adalah waras. Okey. Jadi dia dapat memahami pentaklifan ataupun khitab-khitab Allah, dalil-dalil yang menyuruh dia melakukan sesuatu perkara, dia dah boleh faham. Okey. Jadi ini dinamakan orang yang telah baligh dan berakal. Dalam istilah yang lain, dia telah pun menjadi seorang mukallaf. Okey. Jadi perkataan mukallaf, kallafa yukallifu kan. Bila mukallaf ini dia sirah majhul, mukallaf ditaklifkan, orang yang dipertanggungjawabkan untuk melakukan sesuatu ibadat. Jadi al-mukallaf ialah orang yang baligh lagi berakal, ataupun orang yang baligh dan berakal ini ialah dinamakan, diistilahkan sebagai al-mukallaf. Okey. Jadi bila sebut selepas ini, bila kita sebut mukallaf saja, automatik kita faham itu bermaksud orang yang baligh dan berakal. Jadi tak termasuk dalam istilah mukallaf itu budak-budak ataupun orang yang gila. Okey. Walaupun budak-budak ni kadang-kadang dia lebih cerdik daripada orang dewasa, tetapi dia kurang satu syarat, iaitu baligh. Begitu juga orang gila. Dia baligh. Dah umur 20 tahun dah. Dia baligh dah. Tetapi dia kurang satu lagi syarat, iaitu akal. Sebab itu dua syarat yang tadi kita sebut tu, baligh dan juga berakal, itu dia mesti serentak. Dia mesti ada dua-dua, itu barulah diiktiraf sebagai seseorang itu sebagai mukallaf. Okey. Jadi tidak ditaklifkan orang gila ataupun kanak-kanak kecil ini sama ada yang mumayyiz ataupun tidak mumayyiz. Kan. Tapi ada juga persoalan, dan ini juga ditimbulkan dalam buku Al-Wajiz fi Usul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan ini, di mana ada orang tanya kan, bukankah pada kanak-kanak dan orang gila dikenakan zakat? Jadi kalau kita kata budak-budak tidak ditaklifkan, kenapa zakat kanak-kanak dan orang gila ni diwajibkan? Okey. Jadi kita kata, ataupun jawapan yang diberikan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, dia sebenarnya dalam kewajipan zakat pada harta si anak, kanak-kanak kecil ataupun orang gila ini, bukan pentaklifan itu bukan ditaujihkan ataupun bukan diarahkan kepada mereka, tetapi diarahkan kepada wali mereka, iaitu ibu bapa ataupun orang kalau orang gila ni, kalau dia dah tak ada ibu bapa, siapa yang menguruskan hal ehwal dia, maka kita panggil taklif itu ditaujihkan ataupun diarahkan kepada orang tersebut. Okey. Baik. Seterusnya Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab beliau ini membawa beberapa i'tirad ataupun syubuhat terhadap syarat-syarat pentaklifan, iaitu baligh dan berakal. Dia ada beberapa kita panggil syubuhat ataupun i'tirad. Di mana antaranya ialah i'tirad yang pertama ialah mereka mengatakan bahawa sekiranya syarat pentaklifan itu ialah memahami khitab syarak, dan khitab syarak ini ialah perkara yang memang tadi kita kata perkara yang boleh difahami dengan mudah sepatutnya, tetapi pentaklifan mereka yang tidak memahami khitab syarak telah disebut dalam ayat Quran, iaitu surah An-Nisa ayat 43 berkenaan dengan orang mabuk. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati salat dalam keadaan kamu mabuk, sehinggalah kamu dapat tahu apa yang kamu sebutkan. Okey. Jadi ayat ini syubhat ataupun i'tirad setengah pihak terhadap syarat pentaklifan aqil baligh. Okey. Mereka menggunakan hujah ini ataupun ayat ini sebagai hujah
bahawa sebenarnya pentaklifan juga ditaujihkan ataupun diarahkan kepada mereka yang tidak akil dan juga mereka yang tidak baligh. Yang termasuk sekali. Okey, apa hujah mereka? Mereka mengatakan ayat ini menyatakan bahawa apabila kamu mabuk, maka jangan kamu dekati solat. Jadi orang mabuk, okey, kalau ni pahaman golongan inilah, orang mabuk, ketika mereka mabuk itu juga ditaklifkan untuk tidak mendekati solat. Okey, sedangkan pada hakikatnya memang wahum la yafhamun al-khitab. Orang mabuk, akal dia tak waras. Okey. Jadi kenapa kamu katakan bahawa syarat taklif ialah al-qudrah 'alal fahmi? Ini hujah pihak yang mempertikaikan syarat pentaklifan ialah al-qudrah 'alal fahmi. So kenapa? Sebab apa? Orang mabuk ni dia tak faham kan. Jadi bila tak faham, sedangkan dalam ayat Quran ni Allah dah sebut dah. Dan khitab ini pada mereka, pada pandangan mereka ditaujihkan kepada orang mabuk. Okey. Jadi jawapan yang diberikan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan ialah sebenarnya ayat ini khitab ataupun dalil itu dia tidak ditaujihkan, tidak diarahkan kepada orang mabuk ketika mereka mabuk. Tetapi ia ditaujihkan, ia diberi arahan ini kepada orang Islam ketika mereka dalam keadaan waras sebelum mabuk tu. Kan, supaya jangan minum arak apabila dekat dengan waktu solat. Kan, supaya solat mereka itu tidak berlaku ketika mabuk. Kan, dan supaya dapat mereka menunaikan solat dalam keadaan waras. Okey, ini jadi menjawablah tuduhan ataupun syubhat sesetengah pihak. Itu yang pertama. Kemudian hujah yang berikutnya ialah ayat ini sebenarnya turun sebelum pengharaman arak secara total. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, arak, judi, sembah berhala, kemudian mengundi nasib melalui batang anak-anak panah itu adalah keji daripada perbuatan syaitan, maka tinggalkanlah ia. Mudah-mudahan kamu berjaya. So sebenarnya hujah yang diberikan oleh pihak tertentu ini telah tertolaklah, sebab kita panggil khitab yang disebutkan tadi itu berlaku sebelum pengharaman arak secara total. Jadi bila arak telah diharamkan secara total, maka tidak timbullah isu khitab ini ditaujihkan kepada orang yang tak faham. Kan? Baik. Kemudian syubhat ataupun i'tirad yang kedua, menyatakan bahawa syariat Islam ini diturunkan kepada semua manusia. Kan? Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Wahai manusia, aku ni, kata Nabi, adalah Rasulullah kepada kamu semuanya. Surah Al-A'raf ayat 158. Begitu juga firman Allah Taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira." Tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia, sama ada untuk memberi peringatan kabar gembira ataupun memberi peringatan. Surah Saba ayat 28. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan." Adalah para nabi sebelum aku, kata Nabi, diutuskan kepada kaumnya secara khusus, untuk kaum tertentu sahaja. Tetapi kata Nabi, bu'istu ila an-nasi 'ammatan, aku diutuskan kepada semua manusia. Tak kiralah orang Islam ke tak orang Islam ke, aku adalah nabi mereka. Okey. Jadi hujah kepada pihak yang menimbulkan syubhat ini, mereka menyatakan berdasarkan dalil-dalil ini, kan, manusia ni dia ada orang yang bukan Arab. Bila ada manusia yang bukan Arab, mereka tidak faham bahasa Arab, mereka tidak faham bahasa Quran dan hadis.
Okey. Oleh itu mereka tidak akan faham khitab syarak. Okey. Jadi macam mana boleh dikatakan bahawa khitab Allah itu diberikan ataupun ditaklifkan kepada mereka yang dikatakan sepatutnya kena faham. Okey. Sebab apa? Sebab puak-puak ni mereka mempertikaikan hujah para ulama usul fiqh yang menyatakan bahawa antara syarat sah pentaklifan ialah al-qudrah 'alal fahmi, iaitu kemampuan untuk faham khitab ataupun dalil Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila manusia ni ada banyak bangsa, ya, dan bukan semua orang Arab dan tak semua orang faham bahasa Arab, macam mana kita kata orang-orang yang bukan Arab ini boleh memahami khitab syarak sehingga mereka ini boleh ditaklifkan dengan pentaklifan tertentu. Ini hujah mereka. Jadi jawapannya memang telah termaktub dan telah menjadi satu ketetapan para ulama usul menyatakan syarat kemampuan al-qudrah ala fahmil khitab syartun la budda minhu li sihhati taklif. Ini satu ketetapan hasil daripada istiqra' para ulama usul menyatakan bahawa kemampuan untuk memahami khitab syarak ini memang syarat yang tidak boleh ditolak, kan? Syarat untuk sahnya pentaklifan suatu benda. Jadi mereka yang tidak memahami bahasa Arab maka tidak termasuk dalam pentaklifan secara syaraknya. Okey, itu prinsip umum. Tetapi kan mereka bukan terlepas begitu sahaja, kan? Mereka kena berusaha untuk memahami bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Okey, tapi hakikatnya tak semua orang, khususnya orang awam. Okey, orang awam ni memang bolehlah nak belajar kuliah ataupun kelas bahasa Arab, komunikasi ma'ismuka kaifahaluka tu kan. Tetapi itu tidak memadai untuk kita memahami khitab syarak. Jadi nak buat macam mana? Maka sebab itulah pentaklifan mereka yang bukan Arab ini akan datang melalui anak bangsa ataupun kaum mereka sendiri yang belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran dan juga belajar hadis, kan? Sebab itulah adanya, kalau contoh macam kita lah orang Melayu ni, ada ramai di kalangan anak-anak kita ni, sahabat-sahabat kita yang belajar bahasa Arab dan memahami bahasa Arab serta memahami khitab, kehendak syarak dalam pentaklifan perkara-perkara tertentu. Okey, so jangan bimbang. Walaupun apa bangsa sekalipun dalam dunia ini akan ada, Allah takdirkan mereka, anak-anak kaum ataupun bangsa tersebut yang akan belajar ilmu bahasa Arab, seterusnya memahami khitab Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat disampaikan kepada masyarakat. Jadi tidak boleh dijadikan hujah, aku tak boleh bahasa Arab, jadi aku tak perlu solatlah sebab aku tak faham khitab syarak berkenaan dengan solat. Jadi aku dilepaskan daripada taklif. Tak boleh kita berhujah begitu. Sebab apa? Hang bangsa apa? Kalau hang bangsa Melayu, di luar sana berapa ramai, bukan setakat puluhan, bukan setakat ratusan, malah ribuan, mungkin puluh ribu mereka yang belajar bahasa Arab, yang tahu, yang boleh mengajar kamu untuk faham macam mana nak solat, nak puasa dan sebagainya. Jadi tidak timbul isu dan tidak timbul dan tidak boleh dijadikan hujah untuk kita menolak pentaklifan sekiranya kita tak faham bahasa Arab. Okey. Jadi sama ada kita sendiri yang belajar bahasa Arab ataupun di sana ada wakil-wakil sekumpulan pelajar-pelajar yang belajar ilmu bahasa Arab ini dan juga ilmu Quran dan hadis. Kemudian mereka balik mengajar pula orang kampung, masyarakat untuk faham pentaklifan yang ditaklifkan. Baik. Sebab itulah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada
satu golongan, satu umat, maksudnya satu golongan, satu kumpulan, menyeru kamu kepada kebaikan, menyuruh perkara yang baik dan menegah daripada kemungkaran, supaya mereka ini mudah-mudahan terdiri daripada golongan yang berjaya. Jadi ayat ini secara tidak langsung meminta ataupun menyuruh kena ada sekumpulan ataupun segolongan mereka yang melakukan amar makruf nahi mungkar, kan? Jadi maksudnya kena ada lah sekumpulan daripada anak-anak kita ini, kita hantar belajar ilmu agama. Okey, kita tak minta semua, kan? Sebab ilmu-ilmu lain pun fardu kifayah. Okey, jadi ni ilmu agama ni yang asas menjadi fardu ain kepada kita. Tapi sebelum kita nak jadikan benda tu sebagai fardu ain, sebab kita tak faham bahasa Arab, maka kita hantarlah anak-anak kita pergi belajar ilmu agama. Jadi mereka balik, mereka akan dapat mengajar kita tentang ilmu fardu ain yang asas itu, barulah kita faham. Jadi bila sekarang ni kita dah faham, maka tidak ada lagi hujah untuk kita mengatakan bahawa kita ni bukan ahli taklif. Okey? Okey. Jadi dalil lain yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan di sini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beberapa kali mengutuskan surat tertentu kepada raja-raja Kisra, Kaisar, Najasyi, Muqawqis dan lain-lain, raja-raja yang bukan Arab ini. Walaupun Nabi tulis dalam bahasa Arab, tetapi bila Rasulullah utuskan seorang utusan untuk bawa surat itu, Rasulullah mengutuskan orang yang boleh faham bahasa tersebut, yang boleh faham cakap Parsi, yang boleh cakap Rom, bahasa Rom tu. Jadi ada sahabat-sahabat yang boleh bercakap dan boleh memahami bahasa. So utusan ini bawa surat itu yang dalam bahasa Arab, memberitahu apa isi kandungan. Antaranya ialah mengajak kepada iman kepada Allah, kemudian solat, zakat dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa perlunya sekumpulan orang yang tahu sesuatu bahasa, supaya kita dapat menyampaikan dakwah kepada kaum tersebut. So, kalau kita tengok hakikat ataupun realiti pada zaman sekarang ni kan, sebut saja mana negara dalam dunia ni, sama ada Amerika Selatan ke, di Eropah, di Ukraine ke, Brazil, mana lagi, pedalaman Chile, Peru kan, insya-Allah kita akan jumpa orang Islam di situ, sama ada orang Islam asal penduduk di situ ataupun kebanyakannya orang Arab, ataupun orang Pakistan, India yang berhijrah ke tempat-tempat tersebut untuk mencari rezeki, seterusnya menyebarkan agama Islam ni kepada penduduk di situ, kan. Jadi insya-Allah Islam ni dah tersebar ke seluruh dunia. Okey. Hujah yang lain antaranya ialah dalam khutbah Haji Widang ataupun Haji Wadang ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda antaranya, ala hal balaght Allahumma fashhad falyuballigh asyahid minkumul ghaib farubba muballighin aw amin sami'in. Okey. Aku telah menyampaikan, kata Nabi, kan? Ya Allah, saksikanlah bahawa aku telah menyampaikan risalah Islam ini kepada para sahabat dan juga orang Islam pada zamanku. Dan kemudian Rasulullah tegaskan kepada para sahabat ketika itu, hendaklah orang yang hadir mendengar khutbah ini untuk menyampaikan kepada orang yang tidak dapat hadir. Okey. Farubba muballighin aw amin sami. Mungkin kadang-kadang orang yang menyampaikan itu lebih faham daripada orang yang mendengar. Jadi syahidnya di sini ialah kita panggil hidayah Islam ini, dan prinsip-prinsip ibadat dan pentaklifan ini sebenarnya dia juga mencakupi orang yang hadir mendengar khutbah haji perpisahan Nabi itu, dan juga mereka yang al-ghaib, iaitu yang mereka yang tidak ada di situ, sama ada yang faham bahasa Arab ataupun yang tidak faham bahasa Arab, kan. Jadi termasuk belaka. So macam tadilah,
kita sekarang ni dah tak boleh berhujah bahawa kita ni tak faham bahasa Arab, jadi kita tak perlu taklif sebab kita tak faham khitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang ni walaupun kita secara personal kita tak faham, tapi ada di kalangan bangsa kita yang faham bahasa Arab dan mereka boleh dan telah pun menyampaikan kandungan daripada Al-Quran Al-Karim, kandungan Al-Quran Al-Karim dan juga hadis Rasulullah SAW kepada kita untuk kita buat ataupun kita laksanakan. Okey. Tapi celah-celah tu sekiranya ada juga manusia yang masih lagi tidak sampai risalah Islam kepadanya, mungkin di pedalaman Amazon ke dan sebagainya, tidak sampai dalil dan tidak ada anak bangsa yang boleh memahami bahasa Arab yang boleh sampaikan kepada mereka, maka mereka ini memang tidak termasuk dalam maksud mukallaf yang ditaklifkan ibadat ataupun tuntutan tertentu mengikut syarak. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklifkan seseorang itu melainkan dengan kemampuannya. Kan? Jadi kalau mereka yang berada di pedalaman-pedalaman ataupun mungkin juga setengah negara macam walaupun Eropah tetapi negara komunis, kan, Hungary ke apa lagi yang dahlah negara komunis, kan, duduk pula di pedalaman dan tidak ada siapa pun yang sanggup pergi ataupun yang boleh sampai ke tempat itu. Mereka tak tahu langsung pasal Islam, kemudian tak terdedah pula kepada internet. Okey, kalau sekarang ni internet ni boleh mudah kita capai, kan, di bandar-bandar besar ataupun bandar-bandar kecil ni pedalaman. Jadi mereka tak faham langsung, tak pernah dengar langsung tentang Islam, maka golongan ini adalah golongan yang bukan mukallaf. Mereka dimaafkan dan tidak ditaklifkan dengan ibadat-ibadat yang Allah wajibkan. Okey, seterusnya syubhat yang ketiga disebut dalam kitab Al-Wajiz fi Ushul Fiqh ini, dalam Al-Quran Al-Karim sebenarnya ada benda-benda yang tidak boleh difahami, iaitu huruf muqatta'ah. Contohnya macam alif lam mim, yasin, hamim, alif lam ra dan sebagainya itu, kan? Jadi kenapa kamu kata dalam Quran ini ada semua yang kita boleh faham? Okey, jawapannya huruf-huruf muqatta'ah ini, alif lam mim dan sebagainya itu, dia bukan berkaitan dengan taklif, bukan berkaitan dengan pentaklifan. Kan? Yang dimaksudkan dengan pentaklifan-pentaklifan yang kita boleh faham semuanya itu berkaitan dengan ibadat-ibadat yang contoh macam solat, zakat dan sebagainya. Jadi huruf muqatta'ah ni dia bukan berkaitan dengan hukum hakam. Okey? Jadi para ulama tidak pernah berhujah wajibnya solat disebabkan firman Allah Taala alif lam mim ataupun yasin dan sebagainya. Okey? Sebab itu memang tak termasuk dalam bab taklif ataupun tak termasuk dalam bab hukum hakam. Dari satu sudut yang lain, huruf-huruf ini ada maknanya yang tertentu. Okey, iaitu huruf-huruf secara satu persatu. Alif tu maksud apa, lam tu maksud apa, mim tu maksud apa, ya, sin dan sebagainya itu. Dalam perbahasan kalau ulum Quran tu ada juga para ulama menyatakan makna-makna tertentu yang itu boleh rujuk kepada ulumul Quran dan sebagainya lah. Okey. Jadi itu sahaja kuliah kita pada kali ini. InsyaAllah kita dah boleh faham berkenaan dengan siapakah yang dimaksudkan dengan al-mahkum alaih, iaitu al-mahkum alaih ini ialah mukallaf. Dan apakah ciri-ciri mukallaf itu? Ciri-cirinya ialah mereka yang baligh dalam keadaan berakal. Baik, mudah-mudahan dapat kita faham untuk kita tahu rupanya ada kaitan baligh dengan akal ni, dia ada kaitan dengan pentaklifan kita. Dan apa yang kita sebutkan pada pagi ini diharapkan dapat kita faham untuk kita melaksanakan tuntutan pentaklifan yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan, sunatkan ataupun yang diharapkan kepada kita.
kan. So apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.